Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita teruskan pembelajaran kita dengan perbincangan untuk praktis pendiri 4.3 iaitu 4.3A dan juga 4.3B. Okey. Daripada nombor 1 ni, kita dapat baca bahawa set semester ialah M union N union P dan soalan suruh lorikkan set M kesatuan P yang bersilang dengan N. Jadi, cara yang pertama kita perlu buat ialah tuliskan label setiap nombor pada setiap ruang. Ruang pertama sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Lepas tu kita senaraikan. Dalam M ni, apa set yang ada iaitu set 1 dan 2. So, N ialah 2, 3, 4. Untuk P pula ialah 4 dan 5. Okey, jadi kita buat dulu yang dalam kurungan ni. Soalan minta M kesatuan P. Jadi kita cari M kesatuan P ialah 1, 2, 4, 5. Okey, jadi diminta M kesatuan P yang bersilang dengan N. Jadi yang bersilang dengan N kat sini ialah set 2, 4. Okey. Jadi itu adalah untuk soalan pertama. Okey, kita tengok pula soalan nombor 2. Dia bagi set semester iaitu 1 hingga 15. Jadi maksudnya 1 dan 15 ni termasuk dalam set tersebut. Okey. Lepas tu dia cakap set S ialah nombor ganjil dan R ialah nombor perdana. Jadi firstly kita kena senaraikan. Okey. Dia dah bagi T ialah 1, 4, 7, 10, 13. Dan dia bagi S ialah nombor ganjil. Jadi kita senaraikan nombor ganjil sampai 1 hingga 15. Dan R pula nombor perdana daripada nombor 1 hingga 15. Okey. Lepas tu kita buat yang dalam kurungan dulu. Dalam kurungan ni maksudnya senaraikan semua set S dan T dan yang bersilang dengan R. Okey, jadi kita dapat jawapannya ialah 3, 5, 7, 11 dan 13. Okey. Tanda ini bermaksud dia adalah kita senaraikan semua set dalam S dan juga T. Dan yang bersilang ni maksudnya apa set yang dalam S dan T ni yang sama dengan set R. Jadi kita dapat jawapan dia 3, 5, 7, 11 dan 13. Okey. Sekarang kita tengok pula nombor 3. Jadi kat sini dia dah senaraikan setiap nombor untuk setiap ruang. Jadi kita tinggal senaraikan je. Dalam P kita ada set apa, Q dan R. Okay. Dan kita jawab soalan dia minta P yang bersilang dengan Q kesatuan R. Jadi kita cari dulu yang dalam kurungan. Okay. Dalam kurungan kita senaraikan je lah semua Q dan juga R. Okay. Daripada Q dengan R ni kita cari apa yang bersilang dengan P. Mesti ada nombor 2, 3, 6, 7. Jadi tengok dekat sini ada tak 2, 3, 6, 7. Jadi yang ada ialah hanya 3 sahaja. Okey, jadi jawapannya ialah 3. Okay, untuk soalan B pula, kita senaraikan semua yang P kesatuan R. Okey, jadi tengok P dengan R. Lepas tu kita tengok Q ni ada tak yang bersilang dengan P dan R. Maksudnya dalam P dengan R ni mesti ada nombor 1, 3, 8, 9. Okey, jadi cari nombor 1, 3, 8, 9. Jadi kita tengok kat sini ada nombor 3 dan juga nombor 8. Jadi jawapannya kita tahu 3, 8. Okey. Untuk yang C pula, dia minta Q kesatuan R. Jadi kita cari dulu Q kesatuan R. Q yang sama dengan R. Jadi kat sini kita dapat tengok yang sama ialah nombor 8. Okey. Dan seterusnya kita senaraikan je semua set P dan juga set Q yang bersilang dengan R. Okey, jadi kita dapat jawapannya ialah 2, 3, 6, 7, 8. Okey. Itu untuk praktis pendiri 4.3A. Jadi seterusnya untuk 4.3B pula sama macam soalan yang nombor 3 ni tadi. Cuma dia bagi setnya ialah integer dari nombor 10 hingga 20. Okey.
bukan daripada 1 hingga 20 tapi 10 hingga 20. Jadi kat sini kita senaraikan. Dia cakap L ialah gandaan 2. Jadi gandaan 2 kita tahu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Tapi dekat sini dia minta daripada nombor 10 hingga 20. Jadi kita senaraikan daripada nombor 10 ni 10, 12, 14, 16, 18 dan 20. Gandaan untuk 2, okey? Okey. Lepas tu dia dah bagi set M ini, yang ini. Lepas tu dia cakap set N ialah gandaan 5. Okey, jadi kita cari gandaan 5 tapi yang bermula daripada 10 dan berakhir dengan 20. Okey. Okey. Dan barulah kita boleh jawab soalan. Okay. Kita buat dulu yang dalam kurungan ni. Dalam kurungan ni kita tahu kalau simbol ni maksudnya kita senaraikan semua set M dan juga set N. Okay. Jadi kita dah ada senarai set M dan juga N. Tapi kita kena cari yang bersilang dengan bukan kepunyaan L. Okey. Kalau ada tanda koma dekat atas ni maksudnya dia bukan kepunyaan. Okey. Jadi kita cari selain daripada L ni. Maksudnya daripada nombor 10 hingga 20 apa yang tak ada dalam ni kita tulis balik. Okey. Jadi kita tahu 11 tak ada, 13, 15, 17 dan 19. Okey, bila kita dah ada senarai ni barulah kita boleh buat seterusnya jawab soalan dia. Diminta L prime yang bersilang dengan set ini. Okey, jadi kita cari je. Maksudnya set L prime ni mana yang sama dengan set M dan juga N. Okey, jadi kita dapat jawapannya ialah 13, 15 dan 19. Okey, untuk soalan nombor 2 sama juga kita memang kena buat yang dalam kurungan dulu. Okey? Buat yang dalam kurungan. Kita tahu kalau tanda ni maksudnya kita senaraikan semua. Tapi bila ada tanda koma ni maksudnya bukan kepunyaan. Jadi kita cari yang selain daripada M dan N. Daripada nombor 10 hingga 20, apa yang bukan set M dan N. Okay, jadi kita dapat 11, 12, 14, 17 dan 18. Okey. Bila dah buat dalam kurungan, barulah kita boleh jawab sepenuhnya soalan ni. Jadi kita cari daripada M dan N ni mana yang sama, yang bersilang dengan L. Okey. Jadi kita tengok 11, 12, 14, 17 dan 18 ni mana yang sama dengan set L ni. Okey. Jadi kita dapat jawapannya ialah 12, 14 dan 18. Untuk soalan yang kedua pula, dia bagi P bersilang Q sama dengan P kesatuan Q yang bukan kepunyaannya. Okay. Jadi, mula-mula kita kena tengok dulu. Sekarang dia dah bagi nilai P, nilai Q. Tapi dekat sini tiba-tiba ada ruang kecil. Ruang yang tidak ada nilai. Okey, jadi kita labelkan ruang ni sebagai A. Okey. Lepas tu kita labelkan ruang dekat luar ni sebagai L. Sebab kita tak tahu berapa nilai dekat luar ni. Dia bagi set kesatuan ialah 50. Okey. Jadi mula-mula kita tengok dulu kan dia cakap P bersilang Q sama dengan bukan kepunyaan P kesatuan Q. Okey. Maksudnya P yang bersilang dengan Q. Jadi ruang yang kat dalam ni lah. Cikgu dah highlightkan ni. Okey, ruang yang dekat dalam ni. Maksudnya K tambah 4. Okey. Dalam ni ada K dan juga 4. Okey, jadi K tambah 4 sama dengan L. L ni ialah P kesatuan Q yang bukan kepunyaannya. Maksudnya selain daripada ruang yang dekat dalam ni. Okey. Jadi maksudnya ruang yang dekat luar ni lah. Jadi kita tahu yang dekat luar ni ialah kita labelkan sebagai L. Okey, jadi kita tinggalkan K dekat sebelah ni, bawa 4 ni pergi sebelah. Kita dapat equation yang pertama. Okey. Sekarang kita move on pula dekat sebelah sini. Okey, tengok belah sini. Sekarang dia cakap total ialah 50. Jadi kita tahu kalau 10 tambah 4 tambah K tambah 5 tambah 5 tambah dengan L, kita akan dapat 50.
Okey. Kita akan dapat 50. Jadi selesaikan yang ini, kita akan dapat satu equation. Okey. Equation yang macam ni. Jadi kita cari nilai L. Cari nilai L kita dapat 15. Jadi kita tahu dekat luar ni ialah 15. Okey. Sekarang kita nak tahu berapa nilai dekat dalam ni. Jadi masukkan je lah dalam equation yang pertama ni tadi sebab kita dah ada nilai L. Okey. Jadi gantikan L ni kepada 15 dan kita salin balik. 15 tolak 4 dapat 11. Jadi kita tahu nilai kat dalam ruang kecil ni ialah 11. Okey. So dekat sini ialah 11. Okey. So sekarang kita dah tahu berapa nilai K ni. Jadi kita boleh cari nilai P. P maksudnya keseluruhan yang penuh ni. Okey. So nak cari nilai P, tambahkan je lah 10 tambah 4 tambahkan dengan ruang kecil ni, iaitu 11. Jadi kita dapat jawapannya ialah 25. Okey. Okey, tu untuk nombor 2. Sekarang kita tengok nombor 3. Soalan minta coretkan kawasan yang mewakili J persatuan J yang bersilang dengan K dan bukan kepunyaannya, dan yang bersilang dengan K kesatuan L. Jadi first step mesti buat yang dalam kurungan dulu. Okey. Buat yang dalam kurungan, kita cari J yang bersilang dengan K. J yang bersilang dengan K ialah ruang ni, tapi dia cakap bukan kepunyaan. Okey. Maksudnya kita tak nak ruang ni. Kita tak nak. Okey. So kita tahu yang sekarang inilah yang kita mesti dorikkan selain daripada ruang ni. Okey. So lepas tu dia cakap K kesatuan L. Maksudnya semua K dan juga semua L. Okey. Jadi kita tahu yang first ni jawapan dia yang ni kan. Okey. So kita cari mana yang bersilang. So kita tahu dekat sini yang bersilang ialah ruang yang dekat tengah sini. Okey. Okay, cek kepadam. Bila kita dah lukis balik, kita tahu ruang yang bersilang ialah yang dekat sini. Okey. Okey. So kita buat pula untuk soalan yang B. Soalan yang B sama juga buat yang dalam kurungan dulu. J yang sama dengan K. J keseluruhan ni yang sama dengan K. Maksudnya yang dalam ni. Okay, jadi kita tak nak yang ni sebab dia tulis bukan kepunyaan. Okay, jadi kita tak nak yang dalam ni. So kita cari K kesatuan L. Maksudnya semua K dan juga semua L. Tapi ni kita dah pangkah, jadi tinggal yang ni. Dan soalan minta yang sama. Jadi inilah jawapan dia. Okey. Senang je. Mesti buat yang dalam kurungan dulu. Lepas tu lukis je, conteng. Dan baru padam untuk tahu jawapan yang akhir. Okey. Sekarang kita tengok pula nombor 4. Dia bagi A kesatuan B kesatuan C dan N B prime. B prime maksudnya bukan kepunyaan B. Sama dengan nilai B bersilang C. Okay. Jadi tengok dekat sini. Kalau dia tulis dan bermaksud yang bersilang. Okay. Ini adalah untuk dan. Tapi kalau dia cakap atau ialah merujuk kepada kesatuan. Okay. Ini untuk dan, ini untuk atau. Okay. Sekarang kita buat dulu yang ini. Okey, dia cakap A kesatuan B kesatuan C dan B prime. Jadi kita cari yang ini, A kesatuan B kesatuan C yang bersilang dengan B prime.
Jadi semua A, semua B, semua C, tapi yang bersilang dengan selain daripada B. Maksudnya ruang yang ini. Okay, sebab dia tak nak B. Okay, jadi kita tahu ruang tu ialah 2, 5 dan 12. Okay, jadi kita tahu nilai dia ialah 19. Sekarang dia cakap 19 tu sama dengan B yang bersilang dengan C. Maksudnya B yang sama dengan C, iaitu nilai yang ruang yang dekat sini. Okay, jadi kita tahu 19 sama dengan ruang kat sini ialah Y tolak 1 tambah 9. Okay, jadi kita dapat nilai Y. Kita selesaikan yang ni dan dapat nilai Y. Sekarang kita tahu Y ialah 11. Dan bila soalan minta nilai A, kesatuan B, kesatuan C, jadi gantikan je nilai Y dalam ni dan kita akan dapat nilainya iaitu 51. Okey, kita tahu jawapannya ialah 51. Okey, so setakat hari ini itu je yang akan cikgu bincangkan. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan, sila komen di bawah. Okey.